Nak tanya apa-apa? Okey. 7/10 tambah 9/10. 7 ni kita panggil apa kelas? Kalau dalam pecahan kita belajar pengangka dan penyebut kan? Ingat lagi tak 7 ni apa kita panggil? Jawab je. Pengangka. Betul, Pengangka. Kalau yang 10 ni pula? Penyebut. Penyebut cikgu. Yes. Jadi murid-murid semua. Habis bercakap je terus tutup balik mikrofon. Macam tu Bila nak bercakap tekan, cakap. Dah cakap tutup. Macam tu. Terus tutup. Alright. Jadi kita perhatikan. Pada pengangka ni. Cikgu besarkan lagi. Senang. Awak nampak. Pada pengangka ni. Sama ke tak sama? Sama. Kalau sama, sekarang ni operasi tambah. Boleh tak kita tambahkan pengangka yang di atas? Boleh. Okey. Jadi kalau pengangka ni ditambahkan, dia menjadi berapa kelas? 16. 16. Jadi kita akan letakkan 16. Dah habis cakap, tutup mikrofon. Right? Kalau sepanjang cikgu mengajar ni, kamu tak faham masa tu, terus cakap. Cikgu kejap-kejap, cikgu saya tak faham. Macam tu. Jangan diam aja. Okey, jadi kamu tambahkan tadi, dia jadi 16. Betul tak? 16? Betul. 16 per berapa? 10. 10 ke? 10 ke 20? 10 ke 20? 10. Siapa yang cakap 20 tu salah. Untuk operasi tambah pecahan, pengangkanya, jika pengangka dah sama, kita boleh terus menambah. Jika penyebut, bawah ni kita panggil penyebut Jika penyebutnya dah sama, kita boleh terus menambah pengangka. Jadi kita tambahkan tadi pengangka, dapat 16. Manakala penyebut tidak boleh diubah, masih sama. Kita terus menyalin menjadi berapa kelas? 10. Yes, 10 masuk dalam ni. Kemudian, sekejap ada lagi yang masuk, kejap. Ada lagi kawan kamu yang baru masuk. Okey, 16/10 ni. Adakah ini jawapan akhir? Bolehkah kita meletakkan jawapan akhir 16/10? Dan kalau pecahan dia 16/10, apakah nama pecahan ini? Kelas. Boleh tak kita letakkan jawapan akhir 16/10? Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab semua pecahan ini, pecahan yang atas pengangkanya lebih banyak daripada penyebut, kita panggil pecahan apa? Jangan jawab dulu. Cikgu nak try lah. Sebab kita dah belajar nama-nama pecahan ni. Pecahan tak wajar, pecahan wajar. Kejap Cikgu nak pilih. Siapa antara kamu yang bertuah? Okey, ini nama-nama kamulah. Okey, kita tengok. Alamak. Tak apa, jawab aja kalau kena nama awak. Kalau salah tak apa. Kaishi Kalaf. Ada tak? Kaishi Kalaf kalau ada, cakap. Ya, cikgu. Kaishi tadi cikgu tanya. Cikgu tanya apa? Cikgu tanya pecahan yang ini adalah namanya pecahan apa? Ni. Pengangkanya besar 16. Penyebutnya kecil 10. Apa nama pecahan ni?
Yang kita belajar ada dua jenis pecahan. Pecahan tak wajar dengan pecahan wajar. Yang mana satu? Pecahan Tak ni. wajar. Betul. Bagus. Maknanya kamu masih ingat lagi. Jadi pecahan tak wajar mestilah pengangkanya lebih besar daripada penyebut. Kalau pecahan itu kecil, contohnya. Pecahan itu saya bagi 3. Contohnya cikgu letak 3/4. 3/4. Kalau 3/4, awak tengok ni. Kalau pecahan tak wajar yang di atas ni, 16/10 ni, pengangkanya 16 lebih besar daripada penyebut. Tetapi kalau pecahan yang ini, pengangkanya 3, iaitu lebih kecil daripada penyebut dia 4. Kalau pecahan 3/4 ini adalah pecahan wajar. Betul. Yang ini pecahan apa kelas? Tak wajar. Tak wajar. Betul. Tak wajar. Wajar. Atas tak. Tak wajar. Betul. Tak wajar. Yang bawah ni pecahan wajar. Jadi kita ingatkan balik kamu jangan lupa ni. Pecahan wajar macam mana, pecahan tak wajar macam mana. Okey. Kalau pecahan tak wajar, kita tak boleh letak dia sebagai jawapan akhir. Kita kena tukar kepada nombor bercampur. Macam mana nak menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur? Kita dah belajar pada muka surat 24. Kalau kamu tengok balik selak muka surat 24 pada soalan apa? Soalan A. Soalan A adalah kemahiran menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Macam mana kita nak tukar 16/10 ni kepada nombor bercampur? Bahagi. Barulah siap kerja kita. Betul, bahagi. Apa bahagi apa kelas? 16 bagi 10. Tolak 10. 16 tolak 10 ke bahagi 10? Cikgu dengar tolak. 10. Bagi. Kita pun buat sama-sama jadi sambil awak cakap, sambil awak dengar, sambil awak tengok pada paparan tu awak pegang pensel siap-siap. Tuliskan kalau salah, betulkan, padam. Kalau belum buat lagi, buat. Okey. Okey, so kita buat operasi bahagi ni. Cikgu tunjuk pelan-pelan, cikgu tak tunjuk laju-laju. Siapa kita nak letak dalam ni? 16 ke 10? Betul. Pengangka kena masuk dalam. Betul. Bagus. Jadi 16. Pengangka kena masuk di belah dalam. Okey. Cikgu tukar warna. Jadi awak tak keliru. 16 di dalam. Di luarnya kita nak letak apa? 10. 10. Betul. Pandai. 10 di luar. Okey. Jadi kita akan menggunakan surface 10. Surface 10 ialah surface 10, 10, 20, 30, 40 kan? Tak payahlah kita tulis habis-habis. Saya nak kamu fahamkan je. Kita ulang kaji balik ni. Takut ada yang terlupa macam mana nak buat bahagi panjang. Jadi kita tengok surface 10. Sebenarnya kita mencari 16. Ada tak 16 dalam surface 10? Tak ada. Tak ada. Jadi kita boleh pilih berapa? 10. Ya, kita pilih 10. 10. Bagus. Jadi kita pun pilih 10. 10 ini tempat ke? Tempat pertama. Jadi tempatnya kita isikan di atas. Tolak. Kemudian kita buat operasi tolak. Bakinya berapa kelas? 6. 6. Betul. Bakinya 6.
Bermakna macam mana kita nak membentuk lepas kita dah buat ni, kita nak membentuk nombor bercampur tadi tu. Jawapan kita dapat 1, bakinya 6 dan sesenya 10. Cikgu nak pilih orang. Boleh? Apa tadi? Kena dekat Idina Hasha. Idina Hasha, ada tak? Ya. Okey, Idina, tadi soalan cikgu. Untuk tadi tu setakat ni kita dah kira sehingga kita dapat begini. Kan? Kita dah buat operasi bahagi, kita dah dapat. Macam mana kita nak tukarkan hasil bahagi panjang ini kepada jawapan akhir dalam bentuk nombor bercampur? Dia jadi apa? 16/10. Bagus, betul. 16/10. Jadi kita akan letakkan pada jawapan. 1. Ni kira bagi. Ni kira bagi, dia kata. Jawapan akhirnya kelas. Awak betulkan jawapan awak pada buku tulis tu kalau salah. 1, 6. 6 letak sini. Per 10. Letakkan 10. Okey, ini jawapan akhir. Sepatutnya lepas kita dah buat operasi bahagi, kita dapat jawapannya 1. Jawapan ini mewakili apa kita panggil 1 kat sini. Apa nilai nombor ni kita panggil 1. Ingat tak? Ini adalah nombor bulat. Jawapan bahagi tadi tu kita jadikan nombor bulat. Baki dia kita jadikan pengangka. Dan sefer tu sendiri kita jadikan penyebut. Jadi soalan cikgu, ini ke jawapan akhir kita? 16/10. Tak. Okey, cikgu nak pilih orang lagi. Sebab itu masa Google Meet matematik awak kena sentiasa ada di depan laptop ataupun di depan handphone mendengar. Farisha Alia. Ada tak Farisha? Ya, cikgu. Farisha sihat? Sihat. Okey Farisha. Soalan cikgu. Cukup ke sekadar ini jawapan akhir kita ni? Ini ke jawapan akhir kita? 16/10. Kena tukar lagi ke tak payah? Memang ini je jawapan akhir. Farisha? Ya. Boleh jawab? Tak. Okey kelas. Tak apa. Kau tak boleh jawab, tak apa. Tutup balik mikrofon. Okey kelas. 16/10 ini kita perlu ubah lagi angkanya. Angka di mana iaitu pada pengangka dengan penyebut. Nombor bulat ni dah okey. Pengangka dan penyebut kita kena ubah. Kenapa? Kerana 6 dan 10 ni kita boleh permudahkan lagi. Memudahkan lagi bermaksud kita boleh kecilkan lagi. Macam mana cara nak kecilkan pecahan? Ingat tak kelas? Cara nak kecilkan pecahan? Cara nak kecilkan pecahan ialah dengan cara kita tengok pengangka ni 6, penyebut ni 10. 6 dengan 10 ada dalam sefer berapa?
CP2. Betul. Betul. Ada dalam CP2. Kalau cikgu betul. Kalau cikgu tulis balik CP2, 2, 4, 6, 8. Kan? 2, 4, 6, 8. Jadi 6 dengan 8, 6 dengan 10 ada dalam CP2. Tak muat. Dan juga tak muat bawah ni, cikgu sambung bawah. Okey. 2, 4, 6, 8, 10 ada dalam CP2. Jadi cara nak kecilkan, kita tengok 6. 6 di tempat ke berapa? 1, 2, 3. Jadi kita potong 6. Kita potong 6 dan gantikan dengan 3. Faham tak? Lagi sekali cikgu tunjuk. Kita potong 6 dan juga kita gantikan dengan berapa? 3. 3. Kenapa kita kena ganti 3 tu? Dia dah untuk memudahkan lagi. Sebab 6 ni di tempat yang ke 3. 3 dalam sifir 2. Senang je, potong letakkan tempatnya. Potong letakkan tempatnya. Macam tu Okey, jadi pengangka kita dah potong. Penyebut pula. Penyebut kita nak potong. Okey, potong penyebut. Tinggal berapa kelas? 5. Betul, tinggal 5 sebab 10 ni di tempat ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi potong 10, tinggalkan tempatnya iaitu tempat ke 5. Bermakna jawapan akhir kita berapa kelas? 1/3/5. Betul. Bermakna jawapan akhir kita 1/3/5. 1. Kemudian 1 ini adalah nombor apa kelas? Nombor apa kita panggil tadi tu? Nombor bulat. Ya. 1 adalah nombor bulat. Jangan lupa. 1/3/5. Okey, dah betul kan jalan kerja pada buku awak kalau salah? Dah. Jadi ini dia. Ini soalan 1 Kamu faham tak soalan 1 ni? Faham. Boleh tak kita teruskan ke Faham. tanda terus. Jadi kita tak payah buang masa. Kita tak nak dah patah-patah balik muka surat tu. Jadi kenapa cikgu suruh awak tanda? Supaya bila awak dah tanda, kan minggu-minggu depan lagi kita ada kerja lagi, kan akan bertambah ataupun cikgu akan beri tugasan yang baru. Bila kamu dah tandakan tugasan-tugasan lepas, tentulah kita tak ingat. Kalau kita selak, awak selak muka surat awak yang bertanda tu, mesti awak ingat. Awak kata, oh yang ini kita dah bincang. Saya dah buat pembetulan, saya dah tandakan, dah settle. Faham? Selagi awak tak tanda pen merah, awak sendiri tak tahu. Dan kita akan tak ingat muka surat berapa kita dah siapkan atau dah semak, dah buat pembetulan. Faham tak kelas? Faham. Okey. Saya teruskan dengan nombor 2 boleh? Boleh. Okey, ni dah terror sikit kan ni kan? Okey, kita tengok nombor 2. Nombor 2 ni penyebutnya sama. Apa pula ni atas ni kita panggil Pengangka. Cikgu suka suruh awak sebut banyak-banyak kali. Supaya kita ingat. Ini istilah-istilah matematik ni awak kena sebut berulang-ulang kali. Banyak-banyak kali supaya istilah-istilah matematik ni awak ingat. Kerana apa istilah matematik ni ingat? Sebab kadang-kadang murid-murid dia tak ingat mana satu pengangka penyebut. Jadi dipanggil nombor atas, nombor bawah. Nombor atas, nombor bawah. Bila awak panggil nombor atas, nombor bawah, bila dalam peperiksaan, tolong tutup mikrofon ni kalau tak guna.
Bila apa dalam peperiksaan, kalau peperiksaan dalam peperiksaan dalam soalan ada keluar soalan. Apa diberi pecahan yang berikut. Tuliskan pengangka bagi pecahan itu. Kalau awak tak ingat mana satu pengangka yang atas ke yang bawah, macam mana kita nak tulis jawapan yang betul? Kan? Sebab itulah istilah-istilah matematik awak kena ingat yang mana satu pengangka yang di atas, penyebut yang di bawah. Cikgu suka ulang banyak-banyak kali. Okey, untuk soalan nombor 2. Penyebutnya sama dah. Boleh tak kita terus tambah pengangka? Boleh. Boleh. Jadi. Betul, boleh. Boleh. Jadi dia akan jadi berapa? 5/3. 5/3. Betul. Ya. Dia dah terror dah, ramai dah terror, dah ingat balik dah kan? 5. Letakkan situ 5. Kemudian 3. 3. 3. Betul. Kemudian lepas kita dah dapat 5/3, adakah itu jawapan akhirnya? Tak. Tak. Betul, tak. Kenapa ini bukan jawapan akhir? Jangan jawab. Cikgu nak cuba tanya. Cikgu kena sentiasa tanya supaya awak tak boring, awak tak ngantuk. Dan yang penting cikgu nak tengok awak dengar ke tak dengar cikgu mengajar ni. Kena pada Syarah Insyirah. Ada Syarah? Ya, cikgu. Syarah sihat? Sihat. Sihat. Okey Syarah. Soalan cikgu tadi. Untuk soalan nombor 2 ni. Adakah soalan nombor 2 ni tadi kita dah kira sampai dapat 5/3. 5/3 ini adakah ini jawapan akhir? Tak. Kenapa Syarah? Kenapa ini bukan jawapan akhir? Sebab dia pecahan tak wajar. Pandai, betul, jawapan yang tepat. Ya, sebab ia adalah pecahan tak wajar. Semua pecahan tak wajar kita kena tukarkan kepada nombor bercampur macam soalan tadi dengan menggunakan operasi bahagi. So, kita buat bahagi. Kita pun buat bahagi macam tadi juga. Jalan kerja pada buku aktiviti awak mesti sama macam cikgu tunjuk ni. Mesti ada ditunjukkan operasi bahaginya di tepi. Faham tak? Faham. Okey kelas. Faham. Dalam ni nak isi apa? 5. Betul, kita letakkan 5 kat sini, 3 di luar. Betul? Kemudian kita buat operasi bahagi. Kita menggunakan sefer berapa kelas? Sefer 5. 3. Sefer 3. Dalam sefer 3 ada apa? Dalam sefer 3 ada 3. 3, 6, 9. Ini sefer 3. Kita nak cari 5. Ada ke 5? Tak ada. Kalau tak ada 5, kita pilih berapa kelas? 3. 3. Jadi kita pun pilih 3, letak 3 di bawah 5. Kemudian kita buat operasi apa kelas? Tolak. Boleh tak cikgu nak buat tolak sekarang? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak ada nombor atas. Betul, tak ada. Tak ada letak jawapan ke atas. Okey, jadi kita kena letakkan jawapan dulu. Itu antara langkah ataupun step-step langkah-langkah pengiraan mengira bahagi panjang yang betul. Tutup mikrofon dulu. Baru nanti cakap, baru tekan balik. Okey.
Satu kita pilih satu lah sebab 3 ni di tempat pertama. Sebab tu kita letak 1 di sini. Lepas tu barulah kita dah letakkan jawapan di atas. Barulah kita boleh mula buat operasi tolak. So kita pun buat operasi tolak. Jawapan dia berapa kelas? 2. Ya, jawapannya 2. Jawapan letak di bawah. Kemudian kita nak membentuk dah ni. Kita dah selesaikan. Kita nak membentuk apa ni? Jawapan akhirnya dalam bentuk apa kita panggil? Bercampur. Salah. Nombor bercampur. Cikgu ingatkan balik. Kita panggil nombor bercampur. Bukan pecahan bercampur. Kalau awak tak ingat, awak boleh tulis kat tepi. Conteng aja. Tulis macam ni pun boleh. Letak kat tepi bawah soalan. Nombor bercampur. Nombor bercampur yang kita nak bentuk jadi apa ni lepas kita dah kira ni. Cikgu nak pilih orang. Kejap. Kaize Syafi, ada tak? Kaize Syafi, ada tak? Ada. Ada. Sihat? Sihat? Okey. Apa jawapan akhir dalam bentuk nombor bercampur tu, Kaize? Kita dah buat takat ni, Kaize. Yes. Kita dah buat setakat ni. Kita dah siapkan bahagi ni. Apa jawapan ni? Kaize? Ya. Jawab. Apa jawapan akhir ni? Lepas kita dah siapkan bahagi. Sebut jawapan akhirnya. 5/3. 5/3. Ulang balik. 1/2/3. 1/2/3. Betul tak kelas? Yang lain jawab. Sama-sama jawab. Betul. Betul. Bagus. Maknanya faham, dah ingat lah tu. Jadi, jawapan akhir cikgu letak. 1. Kemudian 2. Okey, 2. Per dengan berapa kelas? 3. 3. 3. Macam ni 1/2/3. Sebab apa? Cikgu cakap, cikgu ajar tadi yang jawapan dijadikan nombor bulat, baki dijadikan pengangka dan sifir dijadikan penyebut. Pandai. Okey, dah siap dah? Boleh pergi muka surat lain? Soalan lain? Boleh. Okey, kita pergi nombor 3. Boleh. Alright, nombor 3. Kita tengok jawab soalan 1/3 tambah 2/5. Macam mana nak selesaikan ini? Bolehkah kita terus tambah ni? Pengangka jadi 3? Tak. Sebab apa tak boleh cikgu nak panggil orang? Sebab apa kita tak boleh terus menambah pengangka? Badrina Husna, ada tak? Badrina? Saya. Badrina sihat? Sihat. Okey Badrina, soalan cikgu tadi
Boleh tak kita nak terus menambah pengangka tu? Tak. Kenapa? Sebab Kenapa tak boleh? penyebut dia tak sama. Pandai, betul. Sebab penyebutnya tak sama. Jadi kita kena samakan penyebut. Cara nak samakan penyebut, cikgu tunjuk. Kamu tengok penyebut. Penyebut kita ada 3 dengan 5. Bermakna kita perlu membentuk sifir 3 dan sifir 5. Kalau penyebut ini, katalah penyebut sini 2, sini 4. Jadi kamu kena bentuk sifir 2 dengan sifir 4. Dia bergantung. Tengok je penyebut, bentukkan sifir penyebut tu. Okey, so kita bentukkan. Tutup mikrofon dulu Saya tak tahu. Saya tak nampak. Jadi kita bentuk. Bentukkan sifir. Aku agak ada dah. Kau dah. Apa ni? Ibu yang bagi aku penyebut. Okey, tutup mikrofon Kalau tidak, kawan-kawan yang lain tak boleh dengar suara cikgu dengan jelas. Okey, 3. Sorry, kita akan membentuk sifir 3 dengan sifir 5. Sebab 3 ni penyebut, 5 ni penyebut. Kita bentukkan sifir dia. 3. Lepas tu, satu-satu dulu. 6, 9, 12. Sampai habis ke? Tak perlu sampai habis. 5, 10, 15. Kita hanya bentukkan sehingga kita jumpa nombor yang sama pada dua-dua sifir. Macam tu. Selagi kita tak jumpa, kita teruskan. 12, sifir 3 dulu kita siapkan lagi sifir 3 sebab kita belum jumpa lagi yang sama. Maksud cikgu yang sama ni, kita tengok sifir 5. Ada tak 5 pada sifir 3? Tak ada. Kau buta ke buka? Aku tak tahu. Sifir 10. Sifir 10 pula. Nombor 10 ada tak dalam sifir 3? Tak ada. Sifir 5 ada 15. Sifir 3 ada tak 15? Belum jumpa lagi. Kita siapkan. 12. Lepas 12. 15. Betul tak? 3, 6, 9, 12, 15. Sifir 5 pula 5, 10, 15. Bermakna kita telah jumpa nombor yang sama yang ada pada kedua-dua sifir ini. Iaitu nombor berapa? 15. Betul, 15. Dah jumpa je. 15. Dah jumpa je kamu bulatkan. Sekarang pada buku awak sekarang ni, awak padam kerjaan-kerja awak, buatkan ni. Mesti tunjukkan sifir ni. Bagaimana awak mencari nombor yang sama sampai awak bulatkan kedua-dua nombor yang sama tu. Awak kena tunjukkan. Ambil pensel, buat sekarang, salin ni. Okey, lepas kita dah jumpa sifir yang sama, nombor yang sama 15, bermakna kedua-dua penyebut ini kita kena tukar kepada 15. Jadi kita tukar. Sambil cikgu cakap, sambil cikgu buat ni, tangan awak pun buat tau. Sama dengan Bila mas. untuk langkah seterusnya mulakan langkah macam mana nak menulis jawapan mulakan dengan sama dengan. Mulakan dengan sama dengan. Kemudian kita letakkan 1/3 tadi salin balik sebab kita nak ubah 3 tu kepada 15. Cikgu buat pelan-pelan biar awak faham. Okey.
Letak 1/3 ni salin balik. Okey. Dah salin, kita akan buat operasi. Operasi apa kelas? Operasi darab. Betul, operasi darab. Okey, kita tengok macam mana kita nak darabkan apa ni. 3 ni kita kena darab berapa supaya dia menjadi 15. Tak payah susah. Kita ada dah bendanya dekat sini. Kira je. 15 ni di tempat ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 darab 5. ya, 3 darab 5. Letakkan kat sini. Apabila 3 darab 5, apabila 3 darab 5, 1 pun kena ikut juga darab 5. Nampak? 1/3 ni kita salin tadi. 3 ni kita kena darab ikut tempat yang kita dah bulatkan tu. Kira tempatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kira tempat ke berapa yang kita bulatkan nombor yang sama tu. Darab 5. Ni darab 5. Okey, kemudian kita tambahkan. Kita tambahkan. Kita nak menambah dengan 2/5 pula. Okey, so kita pun tulis 2/5. Buat tak? Nanti cikgu buka sekolah, cikgu nak tengok buku awak tu. Jangan bersih pula. Tak dibuat-buat. Nanti awak banyak ketinggalan. Okey, 2/5 ni pula. Okey, untuk 2/5 ni pula, kita masih juga buat operasi darab. Dengan operasi darab je kita boleh menukarkan penyebut itu kepada penyebut yang baru. Kita tak buat operasi tambah, tak buat operasi tolak. Tak ada bahagi. Nak menukar penyebut ataupun nak samakan penyebut, kita guna operasi darab. Operasi darab. Kita nak darab berapa kelas? 3. Darab berapa? 3. Betul, darab 3. Kita tengok pula bagi sefel 5. Ini penyebut 5, maknanya tengok sefel 5. Sefel 5 kita bulatkan pada nombor keberapa, kita kira 1, 2, 3. Jadi kita darabkan dengan 3. Atas dan bawah ni dua-dua kena buat operasi darab. Darab. Atas bawah buat operasi darab. Darab berapa tadi awak cakap? 3. Darab 3. Betul. 3. Darab 3. Letakkan darab 3 dekat sini. Pengangka jangan lupa pun ikut apa yang penyebut buat. Sebab dia geng. Dia kena ikut. Kalau penyebut darab 3, pengangka kena ikut juga macam kat bawah. Darabkan 3 juga. Setakat ni faham tak kelas? Faham. Okey, bagus. Faham. Kemudian Faham. kita teruskan dengan Faham. langkah kerja seterusnya. Letakkan pengiraan di sebelah bawah pula seterusnya. Mulakan dengan simbol sama dengan. Iaitu langkah seterusnya, kita selesaikan hasil darab bagi setiap penyebut pecahan di sini dengan pecahan di sini. Selesaikan hasil darabnya. Jadi kita dapat berapa, kita nak letak apa kat sini dulu. Yang ini dulu kita selesaikan, turunkan di bawah. 1 darab 5 jadi 5. 3 darab 5 jadi 15. So dia jadi berapa kelas? 5/15. Andai. Dia jadi 5/15. 5/15. Okey. Ini untuk pecahan 1/3 tadi. Kita dah ubah dia menjadi 5/15.
dengan membuat operasi darab 5 di atas dan juga di bawah. Okey, kemudian kita tambahkan. Kita akan tambahkan dengan pasangan pecahan yang seterusnya. Pasangan pecahan yang seterusnya, 2 darab 3 menjadi 6. 5 darab 3 menjadi 15. 15. Bermakna kita perlu menyalin apa pecahan di sini? 6 per 15. 6 per 15. Betul, pandai. 6. 6. Kamu buat tak tangan tu? Tulis tak kat buku tu? Buat. Bagus. 6 per 15. Okey, setakat ni faham tak? Setakat yang kita dah dapat ni. Okey. Lepas kita dah dapat ini, bermakna kita dah berjaya. Dah berjaya menyamakan penyebut. Tengok kat atas ni tadi 3 dengan 5 tak sama kan? Bila kita dah cari nombor yang sama pada kedua-dua survey penyebut, kita dah tukar dengan operasi darab, sampai dah dapat ini, kamu perhatikan penyebutnya dah jadi sama. Bila penyebut dah jadi sama, boleh tak kita tambah pengangka? Boleh. Boleh. Tadi jawapan dia akan menjadi 11 per 15. pandai. Jawapan dia akan menjadi 11 Per 15. Per 15. pandai. 11 per 15. Jawab saya. Alright. Faham tak sampai setakat dapat 11 per 15? Faham. Soalan cikgu. Soalan cikgu, adakah ini jawapan akhir kelas? Ya. Perlu tak kita, perlu tak kita nak tukar? Macam ni. Macam soalan nombor 1 ni, perlu tak kita nak tukar jadi kita nak buat bahagi? Tak. Kenapa? Kenapa tak perlu? Sebab dia dah jadi pecahan wajar. Pandai, sebab dia dah jadi pecahan wajar. Iaitu pengangka dia kecil, penyebutnya besar. Jadi kalau pengangka kecil, penyebut besar, dia adalah pecahan wajar. Kalau pecahan wajar, kita tak perlu ubah kepada nombor bercampur. Tetapi dengan syarat, sebelum kita siapkan ni, sebelum kita pergi soalan lain, awak kena semak pecahan wajar ni. Boleh tak kita permudahkan lagi, kecilkan lagi? Sebab itu pentingnya hafal survey. Kalau tak hafal survey, awak buat jadual survey. Cikgu pernah ajar tak jadual survey? Macam mana nak buat? Pernah. Dan cikgu juga gantungkan. Dan cikgu juga gantungkan jadual survey di dalam kelas. Sebesar-besar tidak. Ada tak jadual survey dalam kelas? Ada. Itu. Ada. Itulah kegunaan jadual survey bila kita jumpa situasi begini. Nampak 11, nampak 15. 11 dengan 15 boleh tak kita kecilkan? Kalau 11 dan 15 ada dalam survey, ada dalam satu survey yang sama, kita boleh kecilkan. Survey apa tu? Ada ke 11 dengan 15 dalam survey yang sama? Survey 1. Okey. Ada yang kata survey 1. Betul. Survey 1 memanglah ada 11. Survey 1 memanglah ada 15. Kalau awak memotong menggunakan survey 1, kita potong sama-sama cuba. Kadang cikgu kena tunjuk. Kalau cikgu tak tunjuk, awak tak nampak. Cikgu potong. Jadi, tinggal berapa? 11 lah kan? Betul tak? Betul. Sebab kita guna survey 11. Betul.
Tadi awak suruh cikgu guna sefer 11. Kita guna sefer 11. Potong pula 15. Tinggal tepat berapa? 15. Jadi, sebab itu cikgu kata bila mengecilkan pecahan, kita tak boleh gunakan sefer 1. Sebab tidak berguna. Dia akan dapat nombor yang sama. Faham tak? Faham. Faham. Jadi kita tak boleh guna sefer 1. Untuk mengecilkan pecahan, kita boleh guna apa saja sefer kecuali sefer 1. Faham ya murid-murid? Faham. Jadi tak habis lagi ni. Cikgu tanya ni, 11 dengan 15. Boleh tak kita potong? Ada tak 11 dengan 15 dalam satu sefer yang sama? Ada. Tak ada, betul. Kalau tak ada, kita cuba kita cuba sefer 5. Okey, sefer 5 ada tak 15? 5, 10, 15, ada kan? Tapi sefer 5 ada tak 11? 5, 10, 15, 20, tak ada. Sebab itu kita tak boleh memotong. Kita tak boleh potong sebab 11 dengan 15 tidak ada dalam satu sefer yang sama. Jadi jawapan akhir kita untuk soalan nombor 3 ni, jawapan akhirnya ialah 11/15. Boleh tak kelas? Boleh. Okey, cikgu nak tunjukkan satu lagi contoh. Okey, kita pergi pula contoh keempat. Boleh? Boleh. Sekarang dah pukul 1. Kita boleh teruskan lagi ke awak nak stop pukul 1? Nah, stop. Stop pukul 1. Stop jap. Siapa yang cakap sampai pukul 2? Siapa yang nak sampai pukul 2 tu? Pukul 1. Tak ada. Satu. Pukul 1. Okey. Okey, kejap. Diam kejap. Okey, diam kejap. Ni, Tutup mikrofon. Kedua habis. Satu lah. Okey. Kejap. Saja je cikgu nak bagi kamu bercakap. Tak adalah ngantuk sangat. Last lah nombor 4. Boleh tak? Boleh. Lah nombor 4. Okey. Boleh, bang. Boleh. Okey, kita tengok nombor 4 Apa dia? Siapa nak apa tanya ni? Tak dengar. Habiskan terus. Habiskan terus tu sampai muka surat ni Kan. Kita kena buat laju-laju, kita tengok dulu sebab Google Meet ni dia menggunakan peranti, gunakan gadget. Takut pula Kang Pana meletup pula nanti Kang. Jadi kita tengok, kita buat cuba dulu nombor 4. Mari kita tengok nombor 4. Nombor 4 ini berbeza sikit dengan soalan sebelum ni. Sebab dia ada 3 ni. 3 ni kita panggil apa? Ada 3 nombor. 1, 2, 3. Nombor bercampur. Untuk soalan nombor 4 ni berbentuk nombor bercampur ditambahkan dengan nombor bercampur. Kemudian kita tengok penyebut dia pun tak sama. Jadi langkah dia sama macam nombor 3 tu, kita kena samakan penyebut, kita kena bentuk sefer berapa? Sefer berapa kelas? Sefer 2. Salah. Sefer 4 dan 6. Kan tadi cikgu ajar ni nak bentuk sefer, kita tengok penyebut. Kalau penyebut 3, bentukkan sefer 3. Kalau penyebut 5, bentukkan sefer 5. Sekarang nombor berapa tu pada penyebut? 4 dan 6. 4 dan 6. Jadi kita kena bentukkan sefer 6 dengan 4 sampailah kita jumpa ada 2 nombor yang sama pada kedua-dua sefer tu. Macam tu. Jadi kita bentukkan. Sefer 6 dulu. 6. Cepat. Sama-sama cikgu. 6, 12, 18, sefer 6.
Survey 4 pula kita buat. Jangan buat sampai survey 6 sampai panjang-panjang. Survey 4 tak buat lagi. Sebab kita bukan nak surveynya sampai habis. Kita cuma nak kenal pasti nombor apa yang sama pada dua-dua survey. Jadi 4, 8, 12, 16. Dah jumpa belum nombor yang sama ni? Dah. Hello. Nombor berapa? Dah. Hai. Dah. Nombor berapa? 12. Ya, 12. Bulatkan 12. Bulatkan. Buat macam ni pada buku awak. Buat sekarang. Okey. Nanti buku sekolah nanti cikgu nak tengok buku aktiviti awak. Kata dah siapkan muka surat 25. Cikgu nak tengoklah jalan kerja tu seperti mana yang cikgu ajar. Okey. Okey, jadi 12. So kita nak bentuk, nak selesaikan. Langkah kerja ni kita letak di bawah. Mulakan dengan sama dengan. Mulakan dengan sama dengan macam biasa. Kau. Tak ada pun nama kakak. Dia cari nama kakak dia. Tak berputar kot nama kakak dia. Nanti cikgu try lagi. Masa tak cukup. 2/1/6. Kita nak buat 2/1/6 ni. Kelas salin. Okey. Dua kat sini. Yang mana tak buat, terus buat sekarang. Okey, 2/1/6 kita akan buat operasi. Operasi apa kita nak ubah penyebut tu? Tambah. Operasi darab. Sambung juga langkahnya macam nombor 3 tadi. Okey, nampak? 2/1/6 cikgu dah salin. 6 ni kita nak ubah nanti. 6 darab berapa? 6 darabkan dengan tempat nombor yang kita bulat tadi tu. 12 ni tempat ke berapa dalam survey 6? 2. Jadi 6 kita akan darab dengan 2. Bila 6 kita darab 2, apa berlaku pada pengangka? Pengangka pun sama kena ikut. Okey. Kemudian kita buat operasi tambah. Okey. Salinkan operasi tambah di situ. Okey. Tambah. Kemudian, okey. Tengok 2/1/6 kita dah buat. 6 ni kita darab 2. Sebab apa darab 2? Sebab nombor yang kita dapat sama tadi tu iaitu 12 di tempat kedua pada survey 6. Sebab tu darab 2. Okey. Kemudian kita tambahkan dengan 3/4 ni nanti kita akan ubah juga. 3. Letakkan 3, kemudian Habis. okey, letakkan 3/4. Cikgu, kejap cikgu. Tak apa. Jangan risau kalau awak terkeluar ke apa ke, cikgu akan record, cikgu akan kongsi dalam grup Nanti kau nak tengok. Okey, ni 3/4 ni kita akan buat operasi darab juga.
darab di atas, di bawah pada penyebut, kan? Dan juga darab di atas pada pengangka. Kita nak darab dengan berapa kelas? Darab dengan 3. Betul. Kenapa darab dengan 3? Sebab pada sifar 4 sekarang penyebut 4, kita tengok sifar 4. 12 yang kita bulatkan ni di tempat 1, 2, 3. Sebab itu 4 darab 3. 4 darab 3. Empat darab 3 kat sini. Kemudian ikut juga. Pengangka pun ikut juga darab 3. Okey. Setakat ni faham tak? Faham. Dan kita selesaikan. Cara nak selesaikan. Pertama apa dia? Kita selesaikan ni. 1 darab 2 akan jadi 2. 6 darab 2 jadi 12. Bermakna nombor bercampur di sini telah menjadi 2 per 12. Jadi kita tuliskan. Dua. Okey, 2, 1/6 tadi. 2, 1/6 tadi telah berubah menjadi 2 per 12. Kemudian kita tambahkan dengan salin balik tambah. Ikut aja ayat matematik tu. Tambah. 3. 3 darab 3, 9. 4 darab 3, 12. Dia dah jadi 3, 9 per 12. Kemudian 9 per dengan 12. Setakat ni faham tak semua? Faham. Okey. Jadi dia dah jadi, ulang balik cikgu ulang balik. Dia dah jadi 2 per 12 tambah 3, 9 per 12. Bermakna kita teruskan jalan kerja dengan cara apa? Menambahkan, mengikut. Sebab penyebut dah sama kan? Kita boleh tambahkan mengikut kumpulan nombor. Sebab soalan ni melibatkan nombor bercampur. Jadi kamu kena tambahkan dulu kumpulan nombor bulat dengan nombor bulat. 2 tambah 3 menjadi 5. Okey. Kemudian 2 tambah 9 jadi 11. Per dengan berapa kelas? 12. Pandai. Per dengan 12. Okey. 5, 11 per 12. Dapat tak? Okey. Faham tak? Soalan nombor 4 ni faham tak? Faham. Ada apa-apa nak tanya cikgu? Tak ada. Okey. Cikgu rasa untuk soalan nombor 5 ni boleh buat sendiri tak? Dah faham kan? Buat sendiri nanti dah siap. Okey, sekejap. Tutup mikrofon sekejap. Okey. Muka surat 25 ni awak sambung buat. Kemudian dah siap, awak semak jawapan akhir.
Pada belakang buku awak ada jawapan akhir ya. Kalau awak dah siap, awak tengok jawapan akhir tak sama, awak dah buat berkali-kali tak dapat juga, awak boleh WhatsApp cikgu tanya Kenapa tak boleh, cikgu akan ajar. Okey, so untuk tugasan hari ini awak buat muka surat 25 sahaja. Siapkan muka surat 25 sahaja. Boleh tak kelas? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Okey, sebelum tu okey, sebelum keluar, sebelum kita tamatkan PDPR kita kejap ya. Stop sharing. Cikgu nak ambil kehadiran dulu. Sebelum cikgu lupa, cikgu nak ambil kehadiran. Ada yang dah keluar ke? Belum. Okey, ingat pesanan cikgu, kalau ada apa-apa masalah, awak terus WhatsApp cikgu. Belum. Okey, cikgu nak ambil kehadiran. Adam Haris ada tak? Ada. Ada. Adriana Syamina? Adriana Syamina? Okey. Azim Hilmi? Ya. Ahmad Danish? Saya. Okey. Alif Fazrik? Saya. Amira Atira? Saya. Amnan Hakim? Saya. Nasi Ibu. Okey. Atia Zafira? Saya. Okey. Awish Karyani? Jangan lah. Awish Karyani ada tak? Tak ada. Dahlia Amani? Saya. Okey. Farah Nur Filza? Saya. Farisha Alia? Tak ada. Ada yang menguap pun ada. Afia Maisara? Saya. Okey. Daniel Danish? Saya. Muhammad Arif Zafran? Arif Zafran? Yang lain tutup mikrofon ya. Kalau nama panggil je baru buka. Firas Altaf? Saya. Firoz Al-Fatih? Saya. Muhammad Ehsan? Saya. Muhammad Mukmin? Mukmin? Tak ada. Kaishi Kalaf? Saya. Qaid Hakim? Saya. Okey. Zafran Amna? Saya. Adira Hana? Adira? Tak ada. Nur Alisha? Saya. Nur Amni Damia? Saya. Nur Badrina? Nur Badrina? Okey, Nur Badrina. Kena dengar ni, jawab cepat ya. Nur Dia Ishira? Saya. Okey, Iman Auni? Saya. Okey, Irdina Hasha? Saya. Kaisha Raihana? Saya. Okey, Nur Safinatun Najah? Saya. Kaize Syafi ada tadi kan? Raja? Ada saya. Okey, Sharifah Suha? Sharifah Suha? Tak ada. Siti Aisyah? Saya. Okey. Syafia Nur Maisara? Saya. Alright. Syara Insyirah? Saya. Tua Azim? Saya.
Okey, Ummu Humairah. Saya. Setakat ni ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang yang tak dapat masuk. Saya ulang balik 5 orang ni ya. Kod-kod ada tapi tak dengar tadi. Awish Karyani. Sementara tu murid-murid yang lain sebelum kita keluar Google Meet ni, ada apa-apa nak tanya awak boleh fikirkan dulu. Awish Karyani. Farisha Alia. Saya. Ada. Okey. Awish Karyani ada tak? Tak ada. Mukmin? Mukmin? Tak ada. Adira Hana? Adira Hana tak ada. Sharifah Suha? Pun tak ada. Okey, tak apa. Okay, itu saja. Ada apa-apa tak yang awak nak tanya sebelum kita tamatkan kelas pada hari ini? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau ada apa-apa, awak WhatsApp cikgu macam biasa ya. Okey, itu saja kelas PDPR kita untuk hari ini. Semoga kelas kita pada hari ini dapat memberi manfaat pada semua. Okey, itu saja kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Bye. Cikgu. Bye korang. Kita jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye. Bye-bye. Bye bye. Okay, bye-bye. Bye. Bye-bye.